Pejam celik tanpa sedar Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim dah lebih kurang 142 hari ataupun 100 lebih hari lah telah menyandang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ada pihak yang menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim penuh dengan tenaga, penuh dengan energi dan rajin membawa Malaysia ke pentas dunia. Mana tidaknya dari Saudi ke Beijing, dari Beijing ke Kemboja, dari timur, selatan, utara, dunia lah, serata dunia lah dia pergi membuat lawatan rasmi membawa nama Malaysia. Ada juga yang bangga dan semestinya ada yang tidak berpuas hati. Baru-baru ni, bulan lepas lah, lama tak lama lah, kecoh lah di parlimen dan di media sosial yang ramai tidak berpuas hati dan perlukan penjelasan dengan lawatan rasmi PMX ke Arab Saudi. Bukan sahaja netizen, ahli politik khususnya pembangkang pun menyuarakan keluh kesah tentang isu ini. Ada juga yang berpendapat ianya lebih kepada lawatan peribadi dan tidak memberi apa-apa manfaat kepada Malaysia pun. Kalau dikira-kira selama 100 lebih hari ni lah kan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi PM, dia dah buat lawatan ke 7 buah negara dan ini menimbulkan isu lah. Kurang setahun je dia dah banyak keluar. Bukankah sepatutnya kena fokus isu dekat dalam negara sendiri dahulu. So hari ni korang bertemankan bersama dengan Yayan lagi dalam show kita. Anwar Ibrahim full-time PM, part-time traveller dan juga bersama tetamu khas dengan Yaya hari ini. Nama diberi dekat sini Ajwad Nakiuddin. Mungkin Ajwad boleh perkenalkan diri tak Ajwad? Silakan Ajwad. Okay, terima kasih kepada host kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton. Saya Muhammad Ajwad Nakiuddin bin Amin Rashid, merupakan pelajar daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya merupakan anak kelahiran negeri Terengganu sendiri dan membesar di Johor Darul Takzim. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa di UNIZA di Terengganu. Umur berapa tu Ajwad? Saya kini berusia 22 tahun, mengambil ijazah sarjana muda lah. Dan kini tahun 2 degree. Okey, selamat berpuasa Ajwad. Puasa terima kasih. Puasa alhamdulillah. Okey Ajwad, kita tanpa buang masa teruskanlah kan. Macam yang sebutkan tadi, PMX dah buat lawatan rasmi ke-7 ataupun 8 buah negara lah, kurang dari setahun mentadbir negara Malaysia, negara kita. Dia dah pergi Indonesia, dia dah pergi Singapura, dia pergi Thailand, Filipina, Arab Saudi, China, Turki dan Kemboja. Jadi soalan pertama ialah yang nak tujukan kepada Ajwad. Ajwad sendiri prefer PMX kita berada di Malaysia lebih atau di luar supaya orang boleh kenal Malaysia lebih, atau orang kata apa, kalau di luar boleh meningkatkan hubungan diplomatik kan, apa orang kata wakil negara. Mana Ajwad prefer, duduk di Putrajaya berdepan masalah domestik Malaysia ataupun memenuhi peranan sebagai wakil tertinggi Malaysia? Silakan Ajwad. Okey, baiklah, untuk soalan yang diajukan sebentar tadi, pada saya ia adalah pendapat saya natural. Dia perlulah pandai untuk bahagikan masa dia sama ada domestik ataupun antarabangsa. Tapi kita berbalik semula kepada perlembagaan, peranan Perdana Menteri itu sendiri, yang mana dia adalah Perdana Menteri Malaysia, bukan negara-negara lain. Jadinya dia perlu membahagikan dari sudut politiknya, ekonominya, sosialnya. Dia perlu mengambil tahu setiap inci permasalahan dan solusinya. Kalau kita lihat dari segi perlembagaan Malaysia, Perdana Menteri ini berperanan dalam mentadbir hal ehwal negara itu sendiri. Tapi pada masa yang sama, pula membina jaringan dengan negara-negara lain. Apabila seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni baru saja bebas daripada pendakwaan, di mana beliau sendiri agak struggle untuk membina karakternya. Tapi pada masa yang sama, pengaruhnya tetap ada. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni membuat lawatan ke negara-negara yang pada kita untuk mengukuhkan lagi and untuk
memberitahu yang Malaysia ini dia ingin membawa konsep madani itu sendiri. Macam mana Perdana Menteri kita yang lepas-lepas setiap kali naiknya Perdana Menteri yang baru akan mengeluarkan konsep-konsep ideologi tersendiri. Di mana sama juga untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim mengamalkan konsep yang baru iaitu Malaysia Madani. Apa yang saya boleh katakan, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sentiasa keluar negara, hampir 8 buah negara daripada Asia Tenggara ke Asia, Timur Tengah sehingga ke Eropah sekalipun, apa yang saya boleh tekankan, dia adalah seorang Perdana Menteri yang mempunyai kredibiliti yang dipuji oleh warganet di seluruh social media kalau kita tengok. Yang saya boleh highlight adalah dalam masa yang singkat, dia boleh pergi ke Turki setelah yang kita tahu ada bencana alam di Turki. Dia sempat melawat dan pergi ke sana untuk memberikan bantuan dan membuat lawatan juga ke sana, dan dalam masa beberapa hari ada panggilan untuk ke parlimen, and beliau sendiri mampu untuk hadir ke parlimen pada hari yang sepatutnya. Itu pujian yang yang saya boleh berikan di mana Perdana Menteri itu sendiri memberikan imej yang beliau adalah seorang pemimpin yang mampu untuk menggalas tugas dengan sebaiknya. Jadi tak ada masalah untuk isu ini sama ada beliau di peringkat domestik ataupun di peringkat antarabangsa. Maksudnya dia balance lah ya? Dia boleh seimbangkan perkara itu. Tapi kan Ajwat kan, dekat Malaysia ni macam-macam masalah-masalah besar yang lain yang orang kata apa, yang lebih memerlukan PM untuk sentiasa berada di sini untuk membantu hal-hal rakyat. Contohnya macam apa sekarang, pengeluaran KWSP kan? Ya, saya tahu lah bisnes kan. Jadi timbullah tanda tanya, kenapa kena selalu keluar je? Adakah disebabkan nak lepas gian setelah sekian lama tak dapat keluar Malaysia kan? Sebab rakyat kat sini dia nak dia fokus pada masalah rakyat, seperti itulah KWSP, tempatan banjir dan sebagainya lah. Sebab orang kata apa, isu berat sebegini perlukan masa dan usaha PMX untuk berada di Malaysia. Ajwat rasa macam mana Ajwat? Ke orang Malaysia ni manja lah sangat. Sikit keluar KWSP, sikit keluar KWSP. Pada saya, untuk yang katanya dia perlu fikirkan hal rakyat dalam masa yang sama, perlu juga untuk membina jaringan dan pengaruh di luar negara. Kalau kita tengok sekarang, musim sekarang kita dah nak raya. Kalau kita boleh tengok hari ataupun minggu berganti minggu, sentiasa ada kejutan yang katanya Perdana Menteri akan memberikan berita baik untuk rakyat sempena Hari Raya. Hari demi hari, minggu demi minggu, semua orang tertanya-tanya. Jadinya yang saya lihat sekarang, walaupun Perdana Menteri kita sibuk dengan urusan dia di luar negara, tapi masih lagi ingat tentang rakyat sekarang dengan bantuan belanjawan, akan ada sumbangan tunai kepada penjawat awam. Jadi tak ada masalah untuk rakyat still untuk memberi komen tentang kredibiliti terhadap Perdana Menteri itu sendiri. Baru-baru ni kita tahulah yang PMX telah pergi ke 2 negara berdagang terbesar iaitu Saudi dan China. Pergi ke China, orang kata terbeterailah investment tertinggi dari China untuk Malaysia yang berjumlah 170 bilion. Manalah tahu pergi Saudi hari tu dapat manfaat keterjaminan bilangan kuartal pada musim haji. Manalah tahu kan. Dia tak expose benda tu tapi manalah tahu. Which is orang kata still satu benda yang besar lah dalam hubungan antara dua negara kan. Ya, betul. Orang kata perbelanjaan untuk PM digunakan sebaiknya untuk meningkatkan profil negara. Tapi macam mana pula yang dia pergi Turki, dia pergi Kemboja, apa yang dapat? Apa yang Malaysia dapat? Penting sangat ke untuk dia hanya sekadar melawat ataupun memenuhi tuntutan
orang kata jemputan. Penting sangat ke? Macam orang kata apa? Pergi saja. Tak ada manfaat untuk Malaysia. Atau sekadar memenuhi jemputan sebab orang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang dari dulu masa dia jadi ketua pembangkang lagi dia memang rajin sangat travel, memenuhi jemputan. Orang kata ada juga orang yang cakap jahat mulut, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni syok sendiri je buat lawatan. Apa pendapat Azwan? Pendapat saya sendiri, kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni berbeza dengan Perdana Menteri yang sebelum-sebelum ni, yang lebih kepada China, lebih kepada Jepun, and lebih kepada di Timur Tengah, di Arab Saudi. Tapi kalau kita lihat untuk jaringan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia lebih kepada Turki. Dia ideologi ni lebih kepada Turki. Mungkin kerana kalau kita tahu Turki adalah sebuah negara yang kukuh dari segi ekonominya, ketenteraannya, dan hubungan tu sendiri ada. Kita tahu pengaruh Erdogan ni macam mana, pemimpin Turki tu sendiri macam mana. Jadinya kalau kita lihat Turki, dia adalah negara yang berdekatan dengan macam Syria, bantuan-bantuan kita berikan. Jadi ada timbal balas dekat situ. Jadinya bila macam hari tu berlakunya gempa bumi, Malaysia adalah negara yang terawal untuk menghantar bantuan kepada negara Turki itu sendiri, mengambil smart team daripada pasukan bomba kita sendiri untuk memberi bantuan dekat sana. Bila adanya jaringan hubungan tu, dia bukan semata macam lebih kepada ekonomi untuk dapatkan kewangan saja, tapi dia akan ada trading kat situ, dia akan ada rundingan dekat situ. Jadi mungkin apabila kita ekspor ke sana atau import daripada sana sendiri, mungkin dari segi tarifnya akan dikurangkan, ada fasiliti yang boleh diberi, ada teknologi-teknologi yang tinggi daripada Turki yang kita boleh dapat. Bukan semata-mata lebih kepada kewangan tu sendiri. Bila dibuat hubungan dengan Turki ataupun dengan Kemboja, sebab kita tahu Kemboja ni bukanlah masih lagi negara yang berbangun dan saling bergantung harap dengan negara-negara serantau sendiri. Jadi sebab itulah apabila kita berada di satu kawasan, kita perlulah buat jaringan dengan kawasan-kawasan berdekatan macam Kemboja, Indonesia, Singapura, Thailand, macam tu. Itu adalah perspektif yang kita kena faham tentang kita sebagai pemimpin tu, kita perlulah sebarkan dengan yang berdekatan dahulu. So Azwan rasa Anwar Ibrahim bukan sekadar syok sendirilah buat lawatan dia? Ya betul, sebab setiap negara dia mempunyai polisi dan dasar yang berbeza-beza. Jadinya untuk kita berdagang, untuk kita membuat hubungan, mestilah menggunakan platform yang betul untuk kita kukuhkan hubungan antara dua buah negara. Yang menjadi orang kata perbalahan lah antara pembangkang, antara netizen, diorang kata kalau pergi lawatan rasmi termeterai sesuatu something, janji something, okey lah macam kat China tu kan, tapi setakat melawat je buat apa? Membanting Malaysia guna duit rakyat, bayar tiket flight dia pula kan. Itu yang jadi orang marah tu Azwan. Azwan rasa macam mana? Memang patutlah dia pergi juga sekadar buat lawatan macam pergi tengok melawat gempa bumi dan sebagainya. Kadang-kadang pada saya dia adalah sesuatu yang tidaklah membazir dan tidaklah berbaloi, maksudnya. Dia macam tengah-tengah macam tu, sebab kadang-kadang kita macam ada yang perlu kita utamakan, tapi dalam masa yang sama kita pun perlu lihat di kawasan, di negara-negara luar juga macam mana diorang uruskan negara diorang, macam mana diorang prevent benda-benda tu. Macam negara Jepun, negara Korea, dia tak pernah, macam Korea tu
berlakunya banjir besar tahun, tak silap saya tahun lepas, negara Korea, negara Jepun, and macam mana Jepun tu buat teknologi untuk teknologi yang canggih lah untuk prevent daripada banjir ataupun gempa bumi atau bencana alam berlaku dekat negara-negara macam tu. Sebab benda tu pun kita boleh ambil kira sehingga kan bila berlakunya banjir, macam kita negara yang dah terbiasa normalizekan keadaan situasi banjir tu di kawasan Pantai Timur. Apabila berlakunya banjir tu sendiri dekat kawasan bandaraya besar, Kuala Lumpur, kawasan Selangor, kita jadi macam terkejut. Kita macam kaku, tak boleh nak buat apa. Jadinya adalah sangat penting kalau kita negara tu sendiri melawat kawasan-kawasan yang terjejas tu sendiri, lagi-lagi dengan negara moden. Macam mana mereka uruskan, mereka sistematikkan perancangan untuk prevent daripada bencana alam macam mana yang berlaku dekat Malaysia sendiri. Maksudnya sambil-sambil buat lawatan tu sambil-sambil belajar something lah daripada negara tersebut. Baik Azwan, kalau nak dibandingkan lah dengan Presiden Amerika Joe Biden. Joe Biden cuma buat 12 international trips di 18 negara sahaja sepanjang 2021, 2022, 2023. Hanya 12 international trip sahaja. While kita punya PM dah buat 8 negara kurang daripada setahun. Jadi Ajwad rasa patut tak kita buat ataupun perkenalkan, kita bagi ratio ataupun catuan untuk PM ataupun mana-mana ahli politik yang nak keluar masuk Malaysia ataupun yang nak buat lawatan rasmi lah. Kalau Ajwad sendiri, berapa yang Ajwad rasa patut jumlah catuan untuk dibuat? Mungkin setiap sebulan sekali, seminggu sekali, sebulan 10% je ataupun setahun sekali. Ajwad rasa macam mana Ajwad? Pada saya yang pertama mungkin bergantung kepada jemputan ataupun jemputan tu kita tengok apa agendanya. Dia dijemput untuk buat apa. Okey. Yang kedua mungkin sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Sebab apa? Kita negara Malaysia, negara yang membangun. Kalau nak dibandingkan dengan negara seperti Amerika Syarikat, memang negara yang maju, yang dah berpengaruh, memang besar. Dia punya GDP berbilion-bilion setiap tahun. Berbeza dengan negara Malaysia. Negara Malaysia ni adalah lebih kepada negara yang perlukan pengaruh, perlukan kebergantungan dengan negara-negara yang maju. Belajar daripada negara yang berkenaan lah, macam Singapura yang paling terdekat, Indonesia pun kita boleh belajar, Thailand sendiri kita boleh belajar. Jadi berbeza dengan Amerika Syarikat yang tak perlukan sangat, maksudnya lebih minimum untuk perlukan pengaruh sebab dia adalah satu negara yang cukup besar. Adalah kuasa veto di dalam United Nations sendiri. Jadi level antara Malaysia dengan Amerika Syarikat seperti yang dibandingkan tadi sangatlah drastik dia punya perbandingan. Nak dibandingkan Rusia, China, Amerika Syarikat, mereka adalah yang perlukan pengaruh. Pengaruh itu datang sendiri. Kalau Malaysia ni kita perlu tingkatkan lagi jalin hubungan dengan pengaruh. Lebih-lebih lagi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang dia dah ada pengaruh tu sendiri. Tapi cuma dia perlu eratkan lagi. Jadi kita pun sendiri boleh bandingkan antara sama ada kita buat alam maya secara online ataupun kita bertemu secara berdepan, face to face. Jadi first impression tu adalah sangat penting untuk kita raih pengaruh itu sendiri. Sebab apa yang kita lihat macam Amerika Syarikat itu sendiri, dia mempunyai syarikat yang GDP-nya melebihi daripada apa sumber hasil daripada negara, macam syarikat Apple, syarikat Microsoft, syarikat Tesla, Google, apa semua kan. Jadi dia melebihi daripada keuntungan negara itu sendiri. Jadinya Malaysia perlukan perkara-perkara itu sehingga kan kita sendiri boleh tarik pelabur-pelabur luar, yang mana Perdana Menteri kita sendiri
memberi amaran yang mengatakan bahawa Malaysia harus bersedia dengan kemasukan kerancakan pelabur-pelabur dari luar. Dia memberi amaran bukan untuk rakyat bersedia, kita akan kita akan berjaya tingkatkan ekonomi kita melebihi negara-negara yang sekitar kita. Tetapi lebih kepada menekankan berkenaan dengan kemahiran sendiri. Maksudnya internal factors, dalaman kita sendiri. Kemahiran kita, prasarana kita, infrastruktur kita adakah kita dah cukup kukuh and bersedia untuk kemasukan pelabur-pelabur dari luar untuk mereka membina persepsi terhadap Malaysia itu sendiri. Baik, tertarik dengan Ajwad cakap macam negara maju yang lain, Russia, Amerika Syarikat, mereka memang dah dikenali, tak payah dikenalkan, diperkenalkan pun memang orang dah kenal. Berbeza dengan kita kan, apa orang panggil, jauh panggang daripada api. So betul lah tu, memang patutlah Datuk Seri Anwar Ibrahim keluarlah mencari pelabur-pelabur kan untuk sekaligus memperkenalkan negara Malaysia kan. Tertarik dengan Ajwad cakap tu Ajwad. Membuka mata orang untuk berfikir juga. Betul-betul. Lagi-lagi kita ni baru saja orang kata tu macam terkejut selepas pandemik COVID sendiri, kita bertukar sehingga 2 kali Perdana Menteri. Jadinya mungkin negara dan rakyat itu sendiri terpaksa menerima cara pemerintahan yang baru. Baik Ajwad, dah panjang lebar dah kita pun kan. Nak iklan sikit boleh tak Ajwad? Boleh, tak ada masalah. Okay. Baik, sedikit selingan di sini buat penonton dan pendengar MKR. Kalau korang nak komen ataupun menyuarakan pendapat sangat digalakkan, boleh terus pergi je dekat kita orang punya Facebook, IG, TikTok dan Twitter My Campus Radio. Dan boleh check it out juga video-video menarik dari kami di YouTube channel kami My Campus TV dan My Campus Radio. Dan masih lagi bersama dengan Yaya dan tetamu khas Yaya hari ini, Ajwad. Dengan topik kita hari ini, Anwar Ibrahim part-time PM, full-time traveller, PM rajin fly. Dan kita teruskan dengan soalan kita yang seterusnya. Hari tu Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Saudi. Lepas tu ramai orang cakap, orang nak kecam dia. Orang cakap yang lawatan tu gagal sebab tak dapat jumpa dengan Raja Salman. Jadi saya nak tanyalah kan dengan Ajwad, patut ke kita menilai lawatan itu gagal kalau tak dapat jumpa dengan orang penting ataupun orang kenamaan di negara yang dilawati itu? Contohnya PMX pergi ke Arab Saudi tak dapat jumpa Raja Salman. Pergi ke China tak dapat jumpa Jackie Chan. Contoh. Lepas tu kita terus cak, lawatan tu gagal, tak bawa apa-apa untuk Malaysia, tak bawa manfaat apa-apa untuk Malaysia. Orang kata kenapa tak dapat jumpa Raja Salman, kenapa tak jumpa Jackie Chan, kenapa pergi melawat tapi tak jumpa. Ajwad rasa macam mana Ajwad? Pada pendapat saya, dia more kepada kita adalah wakil tertinggi negara dan kita dijemput oleh wakil tertinggi negara juga. Jadinya maklumat yang sampai adalah lebih kepada katanya adalah ada pertindihan jadual ketika itu, and di mana Perdana Menteri kita juga dialu-alukan oleh pemimpin menteri daripada Arab Saudi itu sendiri. Jadinya katanya adalah di mana pertindihan jadual pemimpin tertinggi Arab Saudi tak dapat hadir adalah tidak ada masalah. Ia adalah menjadi lebih masalah ataupun akan berlakunya pertegangan apabila kerajaan Arab Saudi itu meminta untuk kita hadir untuk ada agenda untuk mungkin ada buat hubungan dan sebagainya, adalah tidak manis kalau kita sendiri tak datang ke sana. Jadi itu adalah terpulang kepada tuan rumah. Pada saya, tuan rumah itu sendiri macam mana, dan kepada kerajaan terbabit di mana Perdana Menteri Arab Saudi itu tak boleh hadir, masih lagi ada yang boleh untuk menerima kunjungan daripada Malaysia itu sendiri. Pada saya tiada masalah sebenarnya, sebab Perdana Menteri Arab Saudi itu sendiri adalah yang pertama mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kenaikannya sebagai Perdana Menteri pada hari yang pertama. Jadi itu adalah cukup baik
pada saya jadi kes itu tak boleh diperbesarkan lagi kerana itu adalah masalah kepadatan jadual tu sendiri seperti yang kita tahu dia adalah wakil tertinggi Perdana Menteri Arab Saudi itu sendirilah. So tak gagal lah ya? Jadi pada saya bukan satu bentuk kegagalan lah. Tapi ada juga yang cakap dia pergi Saudi hari tu sebab nak tunaikan umrah. Seolah-olah Ya, dia tunaikan umrah. nampaknya macam apa hanya sekadar lawatan peribadi je. Macam mana ni Ajul? Ada je orang tak puas hati Ajul kan? Ya betul. Kalau nak cerita tentang lawatan peribadi, itu adalah lawatan peribadi yang positif. Jadi apa pula komen kepada yang bercakap negatif berkenaan dengan dia pergi ke umrah dengan pada ketika negeri Terengganu, waktu tu saya berada di Terengganu sendiri, banjir, kemudian Menteri Besar Terengganu itu sendiri pergi buat lawatan ke luar negara dengan bermain ice skating. Bayangkan. Adakah itu lawatan peribadi ataupun Menteri Besar Terengganu itu sendiri pada ketika negeri Terengganu banjir? Apa komen kepada yang tahulah dia ke luar negara, dalam masa yang sama ada satu video di mana dia sendiri main ice skating. Nak dibandingkan dengan Perdana Menteri pergi lawatan kemudian tak dapat sambutan daripada Perdana Menteri Arab Saudi itu sendiri dan menunaikan umrah. Tapi kan Ajul rasa sesuatu lawatan rasmi ni kan berjaya ataupun gagal diukur pada perkara apa? Contohnya pada objektif ke, pada sambutan ke, pada pencapaiannya ke? Ajul sendiri rasa lawatan itu berjaya atau gagal nak diukur pada perkara yang mana yang diutamakan? Pada saya kalau nak diukur itu adalah lebih kepada jangka masa yang panjang. Contohnya macam yang lepas, barisan kepimpinan yang lepas ada membuat kalau tahu waktu zaman kepimpinan Datuk Seri Najib tu sendiri dia lebih kepada pro China, and apa-apa sekalipun dia akan lakukan hubungan dengan China and selalu pergi ke China, dan akhirnya apa yang kita dapat sekarang adalah contoh seperti HSR sekarang dan juga ECRL yang telah dibuat. Cuma pada hakikatnya sebenarnya China lakukan projek itu, tawaran projek itu adalah sebenarnya bukan untuk Malaysia saja. Sebenarnya dia adalah jaringan ekonomi yang melibatkan daripada Eropah, Afrika dan sehingga ke Asia Tenggara, sehingga ke Malaysia sendiri. Itu adalah projek yang dibina, yang dikhususkan, dirancang oleh China itu sendiri, yang diberi nama Belt Road Initiative, BRI. Jadi Malaysia pun terlibat dengan usaha sama jaringan ekonomi yang dilakukan oleh China itu sendiri. Jadi saya dapat lihat dia punya hasil itu sendiri, projek ECRL tu hampir 50 ke 60% berjaya. Cuma saya tidak menyokonglah projek ECRL tu diteruskan. Tapi selepas apa yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga kan kita dapat penjimatan sehingga berbilion kita dapat jimatkan daripada hasil projek yang dilakukan oleh hubungan yang dibuat oleh kepimpinan yang lepas bersama China. Jadi pada saya dia diukur adalah mestilah apa yang kita keluarkan and ada hasilnya. Jadi itulah hasil yang telah dibuat oleh antara negara Malaysia dan juga China. Jadi pada saya dia adalah diukur pada physical appearance tu sendiri. Kata apa, pencapaian tu lagi penting daripada sambutan lah. Kalau dapat sambutan pun pencapaian tak ada pun buat apa lah. Ya betul, kita akan nak tengok progress dan juga resultnya sendiri. Tapi orang cakap apa, pencapaiannya pun kita tak boleh lah tengok dalam waktu yang singkat kan. Mesti kita kena tengok dalam jangka masa yang panjang. Ya betul, sebab orang keep on persoalkan kenapa Perdana Menteri itu sendiri pergi ke negara-negara yang sama berkali-kali. Jadi orang keep on question kenapa perlu pergi banyak kali apa semua. Jadi
Sebab ini melibatkan jangka masa yang panjang dan kepimpinan yang tertinggi Perdana Menteri ini lebih gemar dengan lebih kepada physically bukan secara alamanya. Dan tidak semestinya lawatan tu adalah lawatan hubungan ekonomi ataupun hubungan politik. Kadang-kadang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada yang berdekatan dengan negara serantau itu sendiri, berkenaan dengan sempadan, berkenaan dengan pulau, berkenaan dengan pelarian. Sebab itulah mereka tak semestinya berjumpa untuk membuat jalinan hubungan itu sendiri. Baik Ajwa, nak tanya jugalah kan, tiba-tiba teringat lah kan, Ajwa rasa haruskah PMX dia dah pergi macam-macam negara lah kan, tapi ramailah kebanyakannya presiden-presiden ataupun PM-PM kan jarang pergi Israel, jarang pergi Palestin kan. Jadi Ajwa rasa haruskah PMX pergi ke Israel dan Palestin juga untuk menundukkan solidariti ataupun lambat lagi mungkin kalau terdesak sangat, kalau desperate sangat baru boleh pergi Israel ataupun Palestin. Tapi mungkin juga dia boleh buat lawatan ke Jordan ke Mesir ke tempat-tempat yang berkaitan lah. Ajwa rasa macam mana Ajwa? Perdana Menteri kita juga ada pernah menyatakan bahawa keinginannya sendiri untuk ke Palestin untuk membuat solidariti dan sebagainya berkenaan dengan keutamaan, kekangan masa dan apa yang perlu diutamakan. Sebagaimana yang kita tahu negara Malaysia ni satu disebabkan oleh pemerintahan yang baru, kemudiannya kita baru pulih daripada pandemik COVID itu sendiri. Jadinya keutamaan tu diberikan lebih kepada untuk memulihkan kita punya negara itu sendiri. Jadinya ada juga kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, dia dah menghubungi Perdana Menteri Palestin tu sendiri dan menyatakan keinginannya sendiri untuk ke Palestin, cuma dia tak nyatakan bila, cuma ada kelapangan dia akan pergi berkunjung ke sana. Cuma pada saya untuk waktu yang sekarang adalah memadai sekadar dia keep in touch dengan pihak Palestin tu sendirilah. Jadi apabila ada kelapangan and ada kekosongan waktu, jadualnya tak ada masalah, boleh untuk dia ke sana. Tetapi pada masa sekarang adalah sangat penting untuk dia mengutamakan rakyat itu sendiri. Tapi bagi Ajwa sendiri tak ada masalah lah kalau PM kita pergi Israel. Pada saya kalau tak ada keperluan tak perlu, sebab akan lebih memberikan impak yang negatif kepada orang luar dan rakyat lah kalau dia ke sana. Nanti lain pula timbul pula isu lain. Kenapa nak pergi isu lain. Dan kenapa nak pergi Israel pula kan? Seperti macam dia makan dengan kata-kata sendirilah. Kalau dia pergi ke Israel, orang akan petikai benda tu. Okey Ajwa, Ajwa perasan tak yang isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Wang Azizah sentiasa menemani dalam kebanyakan lawatan Anwar Ibrahim. Maka menjadi satu lagi isu pula dan tanda-tanya lah atas kapasiti apa Wan Azizah ikut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi Ajwa sendiri, patut ataupun tidak Kak Wan ni ikut Datuk Seri Anwar Ibrahim buat lawatan rasmi? Pada saya itu adalah pada saya patut, kerana ia adalah lebih melibatkan kepada peribadi sebenarnya, sebab itu adalah isteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk lawatan-lawatan yang sebelum-sebelum ni pun setiap Perdana Menteri akan membawa isterinya ikut bersama membuat lawatan ke negara-negara luar. Dan pada masa yang sama, isterinya pun boleh belajar dan mengenal budaya, mengenal sosioekonomi di sana. Jadi tak perlu pun timbulkan isu macam tu, sebab sebelum ni tak ada masalah pun isteri Perdana Menteri itu sendiri ikut membuat lawatan. Even negara-negara luar pun pemimpin-pemimpinnya pun bawa sekali isteri untuk membuat lawatan ataupun membuat kunjungan kepada
negara yang mereka lawatan. Tapi janganlah kita lupakan yang Wan Azizah juga adalah seorang ahli parlimen. Jadi setiap kali dia menyertai suaminya dan pergi sebagai seorang isteri, ramailah yang mempertikaikan kalau dia mengisi sebagai peranan as a MP, dia takkan ikut suami dia lah untuk buat lawatan rasmi kan kat luar negara. Seakan-akan seolah-olah dia tidak menjalankan tanggungjawab dia di parlimen. Dan juga pada pengundi Bandatul Razak. Ajud rasa macam mana Ajud? Pada saya untuk kalau memainkan peranan ni sendiri, kenapa kita perlu pertikaikan sedangkan kita tahu dia buat apa, dia buat lawatan, kita tahu dia ke mana and sebagainya. Bagaimana pula dengan ahli-ahli Dewan Rakyat yang lain yang apabila berlakunya isu, bila parlimennya sendiri berlaku contoh macam ada banjir and sebagainya, tapi kita tak tahu dia ke mana. Kita tak tahu dia buat apa peranan dia. Jadi kalau kita nak persoalkan benda yang kita dah nampak and kita tahu dia akan memberi impak yang positif and kawasannya dapat, tak ada masalah kawasannya. Bagaimana pula dengan YB-YB yang lain yang tak hadir ke parlimen, tak hadir sewaktu ada berlakunya bencana alam, nak berikan bantuan, tak turun padang sekali. Jadi kenapa kita perlu persoalkan yang tu, tetapi sebaliknya yang lain kita hanya mendiamkan diri dan tuna jari kepada pihak yang kita nak target itu sendiri. Dan soalan terakhir inilah kan, yang nak tanya Ajud lah. Jadi secara overallnya, secara keseluruhannya lah, Ajud rasa Anwar Ibrahim gagal memenuhi tanggungjawab domestik kepada negara ataupun okey je, biasa je, balance lah kan, balance rancak. Biarlah dia nak buat lawatan kat luar pun untuk menaikkan nama Malaysia juga, ataupun Ajud rasa dia kena lebih banyak masa lah dekat Malaysia menyelesaikan isu-isu negara. Pada pendapat saya, dia tidaklah gagal dan tidaklah melepasi apa yang expectation rakyat itu sendiri. Kita lihat dari segi sudut jangka panjangnya, macam yang kita tahu apa-apa pun ada jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa panjang. Jadi domestically-nya, dalam negaranya, dia telah membawa impak yang agak positif dengan ada inisiatif-inisiatif yang baiklah. Contoh macam menu rahmah tu sendiri walaupun dikecam. Lepas tu sumbangan tunai ramah. Lepas tu dia ada buat bantuan and belanjawan pun pada apa yang pendapat saya diberikan secara menyeluruh. Jadi dia lebih apa yang saya dapat lihat sekarang, kalau macam apabila naiknya dia sebagai seorang Perdana Menteri, banyak pelabur-pelabur luar yang datang yang bukan membawa nama yang bukan syarikat yang kecil. Contoh macam seperti walaupun bangunan TRX tu sendiri dibina dan perancangannya lebih awal pemerintahan yang lepas-lepas, tapi kita boleh lihat macam mana Apple sendiri nak buat dia punya perkembangkan lagi perniagaan dia tu dengan menjadikan Apple Store pertama di Malaysia. Kemudian syarikat Tesla sendiri dah nak melabur di Malaysia. Macam mana yang kita tahu perkembangan teknologi yang terkini sekarang, memang banyak pelabur-pelabur luar ingin masuk ke Malaysia disebabkan oleh pemimpin itu sendiri. Jadi apa-apa pun dia akan lihat pada tunjangnya sendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada pengaruh di luar, di dalam pun ada pengaruh, sehingga kan dia mendapat undian dan menang walaupun kita terpaksa untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Secara domestiknya pada saya melepasi expectation saya sendiri, terpulang kepada rakyat yang lain sama ada melepasi ataupun tak expectation mereka. Panjang lebar jawapan Ajud kan? Panjang lebar juga perbincangan dan perbahasan kita hari ini. Dan sebenarnya soalan tadi tu soalan terakhir untuk Ajud lah. Kita dah pun sampai ke penghujung
penghujung show. Untuk topik kita hari ini, Anwar Ibrahim part-time PM full-time traveller. Dan Yaya nak ucapkan terima kasih lah buat Ajuai atas kesudian Ajuai untuk bersama dengan Yaya hari ini. Kita berkongsi buah fikiran, berkongsi kata dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata. Kita bukannya nak influence siapa-siapa, ini hanyalah pendapat individu. Tak salah kita nak menyuarakan pendapat kita, terutamanya suara anak muda. Dan di kesempatan ini Yaya nanti MKR nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba kalau ikut kalender 22 bulan 4 kan, hari Sabtu ya. Ya betul. Tapi manalah tahu Aidilfitri Gaya terkejut lagi. Ya awal Macam tahu kan tiba-tiba Raya Jumaat pula kan. Standby je lah. Ajak dah beli baju raya ke? Dah beli dah. Alhamdulillah. Wah, standby Dah standby dah. Okey, so selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahid dan batin. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dari Yaya dan TMKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsikan, dibahaskan bersama orang muda kampus kita. Dan jangan lupa like page Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan subscribe channel YouTube kami My Campus Radio dan My Campus TV untuk lebih banyak lagi info, video dan info yang menarik hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye.